Di malam ni kita nak kongsi dengan anda semua top 10 silap fakta tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, nombor 10 doktor. Yang biasa kita bincang dan banyaklah masyarakat Melayu. Nabi bila sebelum wafat Dia tak seteka. Nabi sebut ummati. Betul. Yang tu tak sahih. Tak sahih. Oh, seriously? Tak sahih. Itu tak sahih sebenarnya. Dia itu riwayat yang dhaif ke? Riwayat yang sebenarnya tak ada riwayat pun yang menyebutkan demikian. Sebelum Nabi wafat, Nabi baca ummati. Yang Nabi sebut ni je kan, ala rafiqul a'la. Fir rafiqul a'la je kan. Ummati tak itu sebut. dalam Sahih Bukhari. Aisyah kata waktu aku masuk melihat Nabi SAW, Nabi nak sugi. So Nabi pun bersugi. Lepas tu Nabi pun sebut fir rafiqil a'la, Nabi tunjuk ke atas. Lepas tu Nabi habis. Nabi tak sebut ummati. Ummati ni dalam hadis lain sebenarnya. Bukan waktu Nabi nak wafat. Waktu Nabi SAW cerita yang dia akan tunggu di telaga. Satu lagi salah faham ataupun silap fakta ialah tentang umur Siti Khadijah. Betul. Itu di antara kisah yang diriwayatkan dalam maklumat yang diriwayatkan dalam kisah yang dhaif. Yang dhaif. Ya, datang daripada riwayat Waqidi sebenarnya. Waqidi ni dia orang sejarah, ahli sejarah. Tetapi dia punya banyak sangat riwayat sejarah ni sehingga dia tak peduli dia ambil pada siapa-siapa saja pun. Banyak sangat sumber dia sampai dia tak boleh saring, menyebabkan ulama menilai dia sebagai perawi yang terlalu lemah. Tapi dalam sejarah dia boleh diterima. Cuma kalau dia riwayat fakta sejarah, maklumat sejarah bercanggah dengan perawi yang lain, maka dalam keadaan tu riwayat dia akan ditolak sebab dia ni tak saring maklumat. I see. Dia tak tapih Dia tak tapih. So nombor 9, umur Khadijah sewaktu bernikah dengan Nabi bukan umur 40 tahun. Bukan. Tapi tu umur berapa tu? Dia ada macam-macam riwayat. Saya sebut tadi umur 40 lah. Dan Okey, itulah okey. yang kita belajar di sekolah-sekolah. Sampai sekarang. Yang keduanya ada riwayat kata umur 35 dan yang ketiga ada riwayat kata umur 25. So kalau ikut Ibnu Katsir lebih setuju, cenderung untuk kata dalam Bidayah wa Nihayah. Ibnu Katsir ni pun ulama hadis yang hebat jugalah. So dia kata kita dah kenal dia ulama tafsir je kan? ulama tafsir Dia ulama hadis yang power juga. ulama hadis yang power juga. Dan dia mazhab Syafi'i juga. Okey. Itu kena tahu. Itu lah. Supaya kita bersihkan diri daripada Wahabi ni. So dalam Bidayah wa Nihayah dia kata dia setuju dengan pandangan yang mengatakan Khadijah waktu dia wafat umur 50 tahun. Maksudnya dia kahwin dengan Nabi 25 tahun. Maknanya kalau 25 tahun takkanlah dia menikah dengan Nabi 10 tahun sebelum tu. Ya. Maknanya 25. 25. Itu satu. Okey. Yang keduanya, Nabi dengan Khadijah ni ada anak berapa? 6. 6 orang. Riwayat yang kata 25 ni lah yang paling logik untuk orang perempuan melahirkan 6 orang anak. Sampai penuh ke anak betul tak? Paling logik scientifically. Itu satu. Itu yang kedua. Yang ketiganya, riwayat 25 ni perawinya lebih kuat daripada yang 40 dengan 35 tu. Nombor 9, nombor 8 tak tu? Okey, nombor 8 adalah kisah Nabi SAW bertemu dengan padri dekat Syam. Itu tak sahih Itu dia ada 2-3 kisah pandangan. apa? Buhairah apa? Buhairah. Kisah tu Dia ada tak 3 pandangan. Ada yang menerima kisah ni. Yang ni kita biasa dengar lah. Yalah, kita dah Yang kedua, pandangan yang kedua, mereka menolak kisah ni. Dia kata tak sahih. Yang ketiga, mereka kata sebahagian kisah tu je sahih, sebahagian yang lain tak sahih. Okey, riwayat ni datang daripada ada seorang perawi nama dia Abdurrahman bin Ghazawan. Abdurrahman bin Ghazawan lah orang yang meriwayatkan hadis ni dengan sanad yang bersambung, sanad yang penuh. Yang lain tu semua sanad putus-putus, tak kuat lah. So ini sanad yang paling kuat. Tapi dia ni pun ada masalah sebab dia ni ada buat silap. Dia ni ada buat silap dalam hadis, banyak riwayat silap. Baik, walaupun dia ni Sahih Bukhari tapi tak sekuat perawi-perawi yang lain. Jadi Az-Zahabi waktu dia bawa kisah ni dalam kitab dia Tarikhul Islam, dia kritik bukan hanya dari sudut sanad tetapi dia kritik dari sudut teks hadis ni. Kisah ni pelik dia kata. So yang doktor pegang yang mana? Sebenarnya yang kedua tu sebab sanad tu pun sebenarnya tidak begitu kuat. Adakah Nabi Muhammad SAW nama dia Muhammad sahaja? Jawapannya tidak.
Apa tidak? Tidak. Okey, yang saya tahu nama Nabi adalah Ahmad. Ahmad. Lagi? Ada Disebut dalam Al-Quran Nabi ini Muhammad dan Ahmad. Okey. Okey. Sebenarnya dalam hadis ada lagi nama-nama yang lain. Nabi sebut dalam hadis riwayat Muslim, Nabi kata wa anal mahi. Allazi yamhullahu bil kufr. Lagi. Mahi ni maksudnya akulah yang pelenyap, yang mana Allah akan melenyapkan dengan aku segala kekufuran. Okey, satu nama Nabi Muhammad, Ahmad, Mahi. Yang ketiga Al-Hashir. Al-Hashir. Saya pernah faham ni. Allazi yahsyurun nasu ala qadamai. Betul? Ya. Betul? Betul. Betul. Yuhsyarun nasu ala qadamai. Yang maknanya maksud dia adalah penghimpun manusia. Yang mana manusia berhimpun setelah aku. Al-Hashir. Al-Hashir. Ada lagi. Ada satu lagi dipanggil Al-Aqib. Al-Aqib. Wa ana Al-Aqib. Allazi laisa ba'dahu ma'di ahad. Maknanya Nabi takhir. Nabi takhir. Muhammad, Ahmad, Mahi, Hashir, Aqib. Okey. Dalam kitab-kitab hadis memang ada sebut. Oh, ada sebut. Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan sudah berkhitan dan telah terputus tali pusatnya. Okey. Tetapi semua riwayat-riwayat ni ada datang daripada jalur Abu Hurairah, Ibnu Umar, Al-Abbas, Ibnu Abbas, Anas. Semua riwayat-riwayat ini tidak sahih. Semua riwayat ni dhaif dan sebahagiannya terlalu dhaif. Walaupun ada macam Al-Hakim dia kata kisah Nabi lahir dalam keadaan sudah berkhitan ni merupakan kisah yang mutawatir. Tapi Az-Zahabi mengkritik pandangan tu, dia kata tak mungkin mutawatir kerana semua riwayatnya bermasalah. Ibnu Qayyim kata matan ni pun problem, maksudnya teks ni pun problem. Kalau kita kata teks hadis yang kata Nabi dilahirkan dalam sunat tu, dia kata kerana orang-orang Arab jahiliah menganggap siapa-siapa yang lahir sudah berkhitan dianggap cacat. Kerana bukan satu benda yang baik lah, bukan satu benda ni kebanggaan. So dia kata dia bawa riwayat zaman jahiliah yang mana orang Arab buat syair mengutuk Maharaja Rom pada masa tu yang lahir sudah siap khitan. Okay, di nombor 5 pula, Doktor, betulkah Nabi lahir terus sujud? Tidak ada riwayat yang sahih yang menyatakan Nabi lahir dalam keadaan bersujud. Nabi lahir terpadam api biar maju. Betul. Yang tu ada disebut dalam hadis, tetapi hadisnya tidak sahih kerana tidak mencukupi syarat sahih. Sebahagiannya sanad terputus. Dan sama lagi, musnahlah istana kisah pasi. Ya. Itu pun dhaif juga kerana sanadnya tidak kuat. Dan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab dia Rahiqul Maktum, dia ada bagi satu komen yang bagi saya menarik juga. Dia kata apa? Iaitu dia kata kalau betul lah dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu menyebabkan api Majusi yang tak pernah padam beribu tahun tu tiba-tiba padam, dan Kisra Parsi punya istana pun roboh. Kenapa kita tak dengar cerita tu daripada sumber Parsi dan orang Parsi tak kata pun kan. Kenapa kita tak je yang bersungguh. Sedangkan itu peristiwa besar tu. Siti Aminah ni sebelum Nabi dah lahir, dia dah tahu dah bahawa akan lahir seorang Nabi. Dia ambil perumpamaan macam Nabi Ibrahim kan, kisah Nabi Ismail kan. Benarkah Siti Aminah masa dia mengandungkan Nabi, dia tahu bahawa dalam perut dia adalah bakal Nabi, bakal Rasul? Ada riwayat menyebut dibawakan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat Al-Kubra, tapi dia juga melalui jalan Waqidi. Maksudnya tidak kuat juga Waqidi tadi. Waqidi yang tadi. So tak kuat riwayat tu. Ni nombor 1 ni. Benarkah Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada 12 Rabiul Awal? Ini yang paling penting sekali. Nombor 1 Doktor. Okey. Dalam isu ni ada beberapa riwayat. Okey. Ada riwayat menyebut Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Siapa riwayat ni? Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq tadi. Okay. Dan ini pendapat yang masyhur. Di sisi kita pun masyhur, di ulama-ulama hadis pun menyebutkan demikian. Ada satu lagi riwayat menyebut Nabi SAW ni lahir pada 10 Rabiul Awal. Okey. Ada 12, ada kata 10. Ada kata 10, ada kata 9. Uish. Okey. Ada kata 2. Okey. Rabiul Awal. 2, 9, 12, 20. Lagi? Kenapa beza? Sebab apa? Sebab apa? Sebab zaman dulu orang Arab ni tak kira sangat tarikh ni. Patutlah pada zaman Umar bahawa ada kalender hijrah. Ya. Orang Arab ni dia tak peduli sangat pasal tarikh-tarikh ni. Sebab itu Ummu Khadijah pun ada beza pendapat. Kelau punya beza pendapat kan. Sebab apa? Sebab tarikh ni sebelum masa zaman jahiliah dia orang tak peduli sangat. Jahiliah sungguh. Memang orang Arab ni masa tu dia tak peduli sangat pasal masa-masa ni. Sungguh. Tahun pun dia tak kira. Sebab tu orang kata Nabi lahir tahun berapa?
tahun gajah. Pasal apa tahun gajah? Sebab tahun tu Dia tengok peristiwa peristiwa besar. besar pada tahun tu. Oh, dia bukan kira tahun berapa, Dia bukan peristiwa. Dia akan kira daripada peristiwa tu. Oh, ada tahun banjir. Ada tahun banjir. So dia kata 3 tahun setelah banjir besar. 3 tahun setelah tahun Sebab gajah. dalam tempoh 3 tahun tak ada peristiwa besar, dia anggap 3 tahun sebelum tu. Ya. 3 tahun selepas tu. Oh. So itulah orang Arab zaman dulu. So yang paling sahih berapa? Yang paling sahihnya adalah Syekh Safiur Rahman Mubarakpuri kata, dia buat kajian dia kira balik berdasarkan ilmu falak. Dia kata Nabi lahir paling hampir 9 atau 10. Oh, jadi kepada penonton semua, kita jangan gaduh soal ni. Yang pastinya confirm Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal dan hari Isnin. Dan hari Isnin tu Itu confirm. Oh, confirm. Yang tu confirm. Alright. Yang sebenarnya kalau orang tanya kan, habis tu ustaz ni semua tak sahih belaka ni. Habis tu apa yang sahih? Apa benda yang sahihnya? Macam mana Zat? Ada lah yang sahih, takkanlah tak ada langsung yang tak sahih. Jadi, yang sahihnya pada malam itu, Aminah ni bila dia melahirkan Nabi keluar daripada badan dia cahaya. Oh, yang tu sahih. Menerangi Syam. Oh, tu sahih. Yang tu sahih. Oh. Yang tu Hasan. Oh, tu Yang tu Hasan. Hasan. Boleh terima lah. Boleh Hasan. diterima. Dan rumah pun jadi bercahaya. I see. Yang tu okey. Oh. Yang tu memang ada. Okey. Dan last but not least, kepada penonton-penonton sekalian, saya menasihati diri saya dan kita semua sebagai orang Islam, kita merayakan Maulid Nabi ni dah tiap-tiap tahun dah. betul? Kadang-kadang kita bila Maulid Nabi ni kita baca kitab Barzanji ni letak atas bantai kuning. Tapi pernah tak kita buka Sahih Bukhari? Oh. Pernah tak kita buka hadis Nabi untuk kita amalkan hadis Nabi? Paling tidak pun hadis 40, paling tidak pun Riyadhus Salihin. Nabi adalah manusia yang perlu dan wajib untuk dicintai dan wajib untuk diikuti. Kalau ikut tanpa cinta, kita jadilah sifat kita seperti orang munafik. Dan kalau cinta tanpa ikut, jadilah seperti Abu Talib. Kedua-duanya tidak selamat. Jadilah mukmin seperti Abu Bakar dan Umar yang mencintai Nabi dan mengikut segala ajaran Nabi dan menyampaikan ajaran Nabi itu kepada generasi berikutnya. Masya Allah.